Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siri Back to Basic, hari ini saya nak bercakap antara mengimbangi dua ujian. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Kita maklum bahawa dunia ini adalah medan ujian. Ada macam-macam jenis ujian dalam hidup kita. Tak pernah berhenti. Daripada kita kecil pun ada ujiannya sehinggalah mendewasa. Hari ni kita nak bercakap tentang dua ujian yang kontradik. Contohnya ujian kehilangan, yang mana kita dulunya senang, Allah tarik satu nikmat daripada hidup kita, menjadikan kita hidup susah. Ataupun kita ada orang yang kita sayang, kemudian orang yang kita sayang tu meninggal dunia dan sebagainya. Kemudian kita kehilangan orang yang kita sayang. Apa-apa saja jenis kehilangan lah kan. Kemudian dibandingkan dengan satu lagi ujian, yang mana kita dulunya susah, kemudian Allah bagi nikmat. Lantas kita mendapatkan satu jenis hidup yang mudah. Ataupun kita sakit dulu, Allah bagi kita sembuh. Ataupun kita dulu adalah orang yang kehilangan, tak tahu hala tuju, kemudian kita diberikan satu nikmat yang menjadikan hidup kita stabil dan kita menemui tujuan hidup dan sebagainya. Antara dua ujian ini, manusia sentiasa menjadi orang yang perlu menentukan dia akan bersikap bagaimana. Dalam Al-Quran ada macam-macam sifat manusia, dan antara sifat yang selalu Allah Subhanahu Wa Taala ulang adalah manusia ni bila dia diberi ujian ataupun dia dicabut daripadanya nikmat, dia menjadi orang yang menyalahkan kehidupan, ataupun dia menjadi orang yang membenci takdir, ataupun dia menjadi orang yang juga menyalahkan Tuhan ataupun terus mengingkari Tuhan, seakan-akan Tuhan tak ada dalam mengawal kehidupan dia. Ada kan orang yang menjadi kufur ataupun menjadi ateis sebab bila dia diuji dia rasa macam tak mana Tuhan dalam ujian aku. Kalau Tuhan ada, kenapa aku diuji? Tak ada Tuhan ke nak menyelamatkan aku dalam ujian ini? Kan ada ekstrim yang begitu. Ada satu lagi ekstrim yang Allah Subhanahu Wa Taala sering ulang sifat manusia dalam Al-Quran, adalah ketika daripada susah tu ataupun dalam keadaan bahaya, tiba-tiba dia diberi keselamatan, ataupun dalam keadaan dia susah dia diberi nikmat, dia menjadi orang yang terus membangga diri, merasakan bahawa Tuhan tidak ada kaitan pun dengan pemberian nikmat tu, merasakan bahawa nikmat yang dia dapati tu sepenuhnya adalah hasil usaha dia sendiri. Ayat-ayat sebegini selalu ada dalam Al-Quran. Tetapi antara yang berjaya melalui ujian ini tanpa menjadi orang yang kufur, ingkar ataupun menjadi orang yang membangga diri adalah orang yang beriman dan beramal soleh dan bersabar. Kalau kita tengok ayat-ayat yang menunjukkan manusia yang berjaya menghadapi dua jenis ujian ini adalah, pertama adalah mereka yang percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam takdir kehidupannya. Maksudnya semua yang dia dapat ataupun yang dihilang itu adalah sesuatu yang telah ditentukan melalui hikmah, ilmu dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah mahu menzalimi hamba-Nya. Dan sebenarnya apabila seorang manusia mempercayai takdir, ini pun disebut dalam Al-Quran, kita disuruh mempercayai takdir, mempercayai kuasa Allah dalam kehidupan kita supaya kita tidak terlalu sedih apabila ditimpa ujian dan tidak membangga diri ketika diberi nikmat. Kenapa? Sebab bila kita diberi ujian, kita tahu bahawa ujian ini bukan saja-saja tak salah alamat, dan Allah tidak memberikan hanya untuk saja-saja nak uji kita, nak menyakiti kita. Bukan. Sebab yang menulis ujian itu adalah Tuhan yang memiliki nama-nama yang indah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Maka mustahil bagi Allah untuk menuliskan satu takdir yang zalim terhadap hamba-Nya.
Maka untuk itu seorang yang beriman dia bersabar. Dia menerima dengan lapang dada. Dia mengetahui bahawa kesusahan dia hari ini kemungkinan adalah untuk mengelakkan dia daripada kesusahan yang lebih besar. Ataupun dia percaya bahawa kesusahan yang Allah berikan pada dia hari ini adalah pembuka jalan untuk kebaikan yang lebih banyak. Ataupun dia percaya bahawa ujian yang Allah berikan pada dia pada waktu ini penghapus dosa atau juga untuk mengangkat darjat dia di dunia dan di akhirat. Kita tidak akan tahu kecuali kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui kehidupan kita daripada hari ini sehingga hari kita mati nanti. Kita tak tahu apa yang akan berlaku esok, lusa, tulat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Maka seorang mukmin pada waktu itu bersangka baik pada Allah dan memilih untuk bersabar. Bukan dia tidak sedih, bukan dia tidak rasa penat ataupun rasa lusuh dan sebagainya, tapi dia mengekang diri dia daripada melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka. Seperti apa? Seperti putus asa, tak nak berusaha lagi, seperti menyalahkan orang lain, seperti berakhlak buruk semata-mata kerana dia diuji, kan? Itu tentang keadaan seorang mukmin ketika ditimpa ujian yang susah. Bagaimana pula ekstrim yang kedua, iaitu apabila diberikan nikmat secara tiba-tiba, terutama apabila kita sangat mengharapkan nikmat itu, ataupun ketika kita telah berusaha sesusah payah ataupun telah mengalami satu lorong masa yang lama terhadap kesusahan. Contohnya sakit lama dah, tiba-tiba dengan ajaibnya sihat, ataupun dah usaha banyak dah, bisnes dah banyak kali fail, tiba-tiba berjaya dan meletup menjadi orang yang sangat kaya. Adakah pada waktu ini seorang mukmin boleh menjadi lupa diri? Jadi kita tahu Allah mengimbangi ekstrim itu apabila seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu ini dia menjadi orang yang bersyukur. Apakah maksud syukur? Syukur tu maksudnya mengiktiraf nikmat yang diberikan kepada dia adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada usaha dia. Ya, memang kita ada usaha. Mungkin Allah bagi usaha tu asbab kepada pemberiannya, tetapi yang mentakdirkan kadar rezeki itu pada waktu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat adakah kita melaksanakan tanggungjawab rezeki itu, dan untuk melihat adakah kita menjadi orang yang lupa diri atau tidak. Lupa diri dalam makna merasakan bahawa kitalah yang mengawal ini semua. Kitalah yang berhak terhadap nikmat itu, sehingga kita lupa tentang jiwa hamba kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman tak lupa benda tu. Orang yang beriman dalam keadaan dia susah ataupun dia senang, dia sentiasa ingat bahawa hidup ni adalah dengan kuasa Allah. Allah tidak pernah lupa kepada hambanya walau sekelip mata. Jadi dalam keadaan susah atau senang, seorang hamba yang beriman itu tahu dia sedang diuji. Waktu dia susah, dia tak akan buat benda yang Allah tak suka. Waktu dia senang pun dia tak akan buat benda yang Allah tak suka. Apa yang Allah tak suka pada waktu senang adalah ketika dia membangga diri, merasakan diri dia lah yang paling besar, tidak bersyukur ataupun menzalimi orang lain pula, kan, dengan apa yang dia diberikan. Jadi kita renungkan ayat-ayat Al-Quran yang sebegini, kita dapat tahu bahawa keimananlah yang mengimbangi seseorang itu daripada dua jenis ekstrim. Sama ada dia terus menjadi orang yang putus asa dan kufur, ataupun dia terus menjadi orang yang sangat lupa diri dan membangga diri. Wallahu alam, semoga kita termasuk orang-orang yang dikurniakan keselamatan dalam segenap ujian hidup yang kita sebut sebagai afiah, insya-Allah. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.